Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat menyambung siri tadabbur, tadarus dan tadabbur, dan ayat kita hari ini kita akan mula dari ayat 167. 167. Walaupun kita dah baca semalam, tapi ada sedikit ulangan dan tambahan lah kepada ayat yang kita bacakan. Kisahnya masih lagi kaitan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam atau cerita Bani Israel. Kita baca dulu ayat-ayat ini, kemudian kita tadabbur makna dia. Surah Al-A'raf ayat 167. Surah Al-A'raf ayat 167 dalam juzuk yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita menyambung kuliah. Walaupun dari semalam Facebook tak jadi semalam. Mungkin orang yang buka dia tahulah, orang yang tak buka dia celak-celak mata hari ni dia buka okey dah. Tapi daripada tengah malam semalam
Facebook, WhatsApp pun tak jadi juga. Pukul 11.45 semalam dia tak boleh guna WhatsApp. Facebook pun sama juga. Alhamdulillah pagi ni jadi okey balik lah. Hari ni okey balik. Yang tu kita ni kalau dah guna media orang dia nak stop sekejap je. Nah, kena tunggu orang Islam buat pula. Tak kira Facebook ke nama gapo tak kira lah. Tapi gak wallahu taala alam. Kita guna setakat yang mana kita mampu. Yang lebih utama ialah sampai maksudnya untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab ayat Allah ni penting untuk kita faham sebagaimana yang dia sebut. Itulah utama sekalinya. Dalam sehari dua hari ni macam-macamlah isu yang keluar kan. Sebelum daripada kita ulas yang ayat kita baca hari ni, jadi kita nak ambil apa yang baru ni kita ulas ni tentang tafsiran qul huwallahu ahad. Jadi saya pun duk tengoklah orang duduk apa respon orang tu. Jadi ada orang sokong, ada orang tak sokong, biasalah. Ada orang tak sokong tu normal. Jadi yang tak sokong tu dia kata apa? Dia kata cakap bersandarkan andaian sahaja. Jadi kena kita tanya balik ustaz hak royak tu, hak dia tafsir qul huwallahu ahad tu, qul katakanlah wahai Muhammad, olehmu wahai Muhammad, anta huwa ni dia ni merujuk kepada enta juga Muhammad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, huwa Muhammad tu huwallahu ahad, Allah yang satu. Jadi dia pun kata kat kita, ustaz ni kecek andaian sahaja. Acu kita tanya balik ke ustaz tu, dia maksud gapo ustaz tu? Sebenarnya kita kena tanya tuan hak jo kecek tu, betul ke tidak dia kata lagu tu? Jadi jawapan dia sebagaimana dia suruh kita tanya ustaz tu balik, sepatutnya lebih utama ustaz tu balik rujuk tafsir gapo yang Allah Ta'ala kata. Dia marah kita tak faham ustaz dia kata, tapi dia tak marah ke ustaz dia kata benda tak betul sebagaimana yang Allah kata. Kalau kita disuruh rujuk ustaz dia, maka ustaz dia kena rujuk tafsir tu. Itu yang sepatutnya. Tak kira lah kita bukan maksud ustaz tu secara individu. Kita ni banyak orang bila kita kata rujuk balik orang tu kata lagu mana, rujuk balik dia kata sebenarnya maksud dia gapo. Kalau kita kena rujuk perkataan manusia daripada Tuhan yang kata, maka lebih utama lagi kita kena rujuk kepada Allah, kepada Rasul Allah, apa yang Allah kata. Kalau kita ni nak kena rujuk kepada manusia, apa yang manusia kata, maka lebih patut kita rujuk kepada Allah, apa yang Allah kata. Macam mana nak rujuk kepada Allah? Kembali kepada Quran, kembali kepada Rasul dia yang merupakan penerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yang tu baru betul. Ni perkataan manusia kita suruh rujuk kepada hak jo kata. Tapi perkataan Allah senang-senang kita ni nak kata ikut hawa nafsu kita. Baik isu qul huwallahu ahad ataupun isu-isu lain. Isu-isu ayat-ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, isu-isu berkaitan dengan ayat-ayat yang mana menjadi antara rahsia ataupun antara usul dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. So kita ni dalam perkataan manusia, kalau kata manusia pun kita kena rujuk tuan dia, maka Al-Quran lebih patut kita rujuk tuan dia. Tuhan dia maksud apa bila sebut qul huwallahu ahad? Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Tak ada seorang pun ulama tafsir tafsir huwa di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya orang kata qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Huwa tu dhamirus sya'n, orang panggil dhamirus sya'n. Zaman Nabi dulu pun orang tak kata Nabi Muhammad dan Allah satu, tak. Zaman Nabi
Abu Jahal pun tak tafsir lagu tu. Kita tanya balik, apa maksud Allah? Bukan maksud ustaz tu, bukan maksud manusia, tak. Maksud Allah tu macam mana? Dengan kata-kata Allah, qul huwallahu ahad. Jadi penting yang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni bila berinteraksi dengan kalam Allah, merujuk kepada autoriti yang sebenar. Ulama tafsir, orang yang faham bahasa Arab, orang yang amanah dengan ilmu dia, orang yang mana sudah pun bergelumang dengan Al-Quran, sejak daripada dia kecil dan kemudian zaman berzaman, kita ada banyak tafsir, ada banyak tafsir dalam bahasa Arab. Tiba-tiba kita tak erti bahasa Arab ni, nak kata kena tanya ustaz tu balik. Tak, kena pergi tanya kitab tafsir. Apa dia sebenarnya maksud? Jadi semua ayat-ayat Quran, tak kiralah isu hak kita sebut ni, qul huwallahu ahad, semua ayat Quran. Tak kiralah daripada tafsiran mana, surah Al-Fatihah ko, surah Qul a'udzu birabbin nas ko, ayat-ayat mana sekalipun, cerita dia ialah kena kembali kepada apa maksud Allah Ta'ala. Kita dah sebut dah sebelum ni, ada ramai orang menyalahgunakan Al-Quran tidak pada tempat dia. Tidak pada tempat dia. Nak anak comel baca surah Yusuf. Nak anak cantik masa ngandung kena baca surah Yusuf. Lahir jadi handsome macam Nabi Yusuf. Surah Yusuf tidak diturunkan untuk itu. Kadang-kadang kita guna maksud tidak sepatutnya. Saya pernah sebut sebelum daripada ni, orang ajar bila nak sembelih lembu atau kambing, daging jadi manis, maka bacalah ayat Quran, amma manistaghna. Amma manistaghna. Orang ajar lagu tu. Sebenarnya ilmu yang salah. Pasal apa? Amma manistaghna tu bukan manis-manis bahasa kita. Manistaghna maknanya orang yang berpaling daripada Nabi. Cerita tu dalam surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi ni berpaling daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang mana dia ni buta, dia datang nak tanya Nabi soalan, tiba-tiba Nabi ni tak layan dia, Nabi layan pembesar Quraisy. Sehingga Allah Ta'ala kata, amma manistaghna. Ada pun orang yang tak nak kepada kamu, Quraisy tu, fa anta lahu tasadda. Kamu pula pergi paling pada dia. Wa ma yudrika la'aba wa ma yudrika la'allahu yatadhakkar. Allahu akbar. Tapi nak sebutnya, amma manistaghna tu maksud dia orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah, merujuk kepada kaum Quraisy. Tiba-tiba dia guna kepada maksud sembelih lembu, kambing jadi manis daging dia. Kan tak betul tu. Jadi ceritanya ialah kita ni dalam berinteraksi dengan Quran kena merujuk kepada tuan dia. Siapa tuan Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ambil ayat Quran, kita tafsir ikut selera kita. Jadi punah makna Quran. Jadi rosak makna Quran. Lepas tu bila kita tegur, kita pula kena royak salah dan sebagainya. Tak. Rujuklah kepada tafsir. Rujuklah kepada para ilmuwan tafsir. Kitab-kitab ada. Video-video pun ada, banyak lagi. Bukan seorang dua je. Bukan zaman kita je tafsir ni ada. Zaman dulu kalau sejak zaman sahabat lagi orang dah tafsir dah. Jadi kembalilah kepada tafsir yang mu'tabar. Baik, ayat kita hari ni, ayat kita wa itta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Maksud dia, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu memberitahu bahawa sesungguhnya ia akan menghantarkan kepada kaum Yahudi itu terus menerus sehingga hari kiamat. Apa dia?
kaum-kaum yang akan menimpakan mereka dengan azab. Jadi Allah Ta'ala ni disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, maka disebabkan perbuatan mereka itu Allah hinakan mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat pun akan tetap ada orang yang mayyasumuhum su'al azab, yang menimpakan Bani Israel dengan seburuk-buruk azab. Akan ada sampai hari kiamat. Sebab tu setelah daripada perbuatan mereka ni, sejak zaman Nabi Musa alaihi salam sampai zaman Nabi Isa, sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir zaman, Yahudi ni akan senantiasa dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebut dalam tafsir ni, wa yuqalu inna Musa alaihi salam daraba alaihimul kharaj 7 sinin. Lepas daripada tu mereka ni diwajibkan kepada mereka bayar kharaj. Kharaj ni bayar tebusan selama 7 tahun. Wa qila 13 sanah. Kemudian ada kata selama 13 tahun. Lepas daripada tu mereka ditawan oleh orang-orang Yunan. Kemudian datang pula bangsa lain, kemudian datang pula bangsa lain, semuanya menakluk Bani Israel. Kita tahu cerita Bukhtanasar atau Nebuchadnezzar. Dia ni menakluk Palestin, kemudian menjadikan orang-orang Yahudi ni sebagai tawanan dan hamba-hamba mereka. Jadi dihinakan zaman berzaman. Thumma saru ila qahrin nasara. Mari selepas itu, lepas datangnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi Isa dilantik menjadi rasul, orang Kristian pun jadi penguasa, Yahudi dihinakan di bawah Kristian. Wa idlaluhum iyahum wa akhdhihim minhumul jizyah wal kharaj. Sehingga mereka ni nak hidup kena bayar jizyah dan juga al-kharaj. Duit perlindungan, wang perlindungan, wang tebusan kita kata. Jizyah ni duit perlindungan yang kena bayar kepada pemerintah untuk dia ni dilindungi dalam negara tersebut. Okey? Jadi zaman Nabi Isa pun kena begitu juga Yahudi ni. Thumma ja'al Islam, kemudian datang agama Islam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun begitu juga orang Yahudi ni kena bayar jizyah. Kalau kita ni dalam hidup dalam negara umat Islam, kita kena bayar zakat. Orang-orang non-muslim dia kena bayar jizyah. Orang Islam bayar zakat, orang non-muslim bayar jizyah. Sebab apa? Dia dilindungi di bawah undang-undang Islam. Dilindungi di bawah undang-undang Islam. Yang ni hukum Allah lah. Kita tak boleh nak kata mana aci. Tak. Kita kata lagu tu tu selera hawa nafsu kita. Tapi agama ni kena kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkata Ibnu Abbas dalam ayat ni, hiyal maskanah wa akhdhil jizyati minhum. Dihinakan maknanya Yahudi ni tak ada negara pun selama ni, dan mereka tinggal di negara orang dalam keadaan kena bayar jizyah. Inilah keadaan mereka zaman berzaman. Sampai di Jerman pun mereka dihalau. Orang Kristian pun halau mereka. Bukan orang Islam je, orang Kristian. Zaman Nabi Isa lagi disebut dalam tafsir, sejak daripada qahrin nasara, Kristian, orang Nasrani pun halau Yahudi ni. Sebab tu kita baca sejarah sampai ke Jerman pun orang Yahudi ni kena halau. Sampai ke hari ni pun sebenarnya cuma kerana lemahnya iman di zaman ni, maka apa yang Yahudi buat mereka ni tak berani nak kata apa. Tapi kalau ada orang berani bersuara menentang Yahudi, semuanya bangkit akan tepuk tangan. Semangat tu je ada. Nak lawan depan-depan ni jadi tak mampu. Pasal apa? Kita dalam keadaan lemah.
Tapi ingat, ayat Allah ni tak pernah terbatal. Tak pernah sirna bahasa kita. Nah, tak akan hilang. Bila Allah Ta'ala kata sampai hari kiamat, maknanya sampai hari kiamat mereka akan jadi hina. Walaupun hari ni kita tengok mereka ni memegang harta dunia. Rothschild, tak Rothschild, macam-macam lah teori-teori ni, konspirasi ni, semuanya diatur dan disusun oleh Zionis. Orang Zionis ni duk susun, buat peperangan situ, buat kekacauan sini. Akhirnya mereka boleh keluar dengan satu deklarasi Balfour, mereka kembali ke Palestin dan mereka nak membina tamadun mereka, nak membina haikal mereka semula di Palestin. Dia lupa janji Allah tu mereka akan hina sampai kiamat. Jadi kita pun sebagai umat Islam, bila Allah Ta'ala kata la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah, kami akan utus kepada mereka sampai hari kiamat. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Siapa yang Allah Ta'ala utuskan? Man yasumuhum su'al azab, orang-orang yang akan menimpakan Bani Israel dengan seberat-berat azab. Jadi kalau kita tengok di akhir zaman, kata Ibnu Katsir, qultu thumma akhiru amrihim, aku kata Ibnu Katsir, akhir daripada cerita mereka ni ialah mereka akan keluar menjadi pembantu Dajjal. Yahudi ni dia akan keluar bersama Dajjal nanti. Dia akan ikut Dajjal. Dan fayaqtuluhumul muslimun. Di saat bertembung dengan orang Islam akan bunuh mereka sehingga mereka lari bertempiaran, bersembunyi di balik pokok dan batu. Lalu Allah hinakan mereka lagi. Batu-batu pun akan kata, hei Muslim, ini Yahudi ada di belakang aku, datang dan bunuhlah mereka. Hadis kata lagu tu. Jadi ayat ni masih valid sampai hari kiamat. Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala kata, dan ia pasti berlaku. Walaupun hari ni kita kata iya ke, kita tengok hari ni orang Islam hak lemah kena tindahnya. Orang Yahudi very powerful. Hak buat Facebook ni Mark Zuckerberg dah mana. Nak ayatnya dia pun bangsa Yahudi juga. Hebat. Kita hari ni pun beli di Tesco tak ada dah, kena jual dah. Dia jual ke Lotus dah. Dia pun tengok orang Malaysia ni anti Yahudi kuat sangat ni. Siapa serang Israel, siapa serang dari sudut cyber. Jadi nak sebutnya, walaupun hari ni kita tengok Yahudi tu hebat, tapi kita kena yakin bila Allah Ta'ala kata, dia pasti berlaku. Okey, dia pasti berlaku. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam ayat yang sama, yang ni yang kita tak habis baca semalam ni, inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab seksanya, dan sesungguhnya dia juga Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ni menceritakan tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla melayani orang-orang yang bersalah. Orang kita kena ingat, Allah ni dia kata dia ni sari'ul iqab. Allah ni cepat azab dia. Dia membalas azabnya dengan cepat. Tapi dalam masa yang sama kena ingat juga bahawa Allah juga maha luas rahmat dan keampunannya. Ya, innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia juga maha pengampun lagi maha mengasihani. Ayat ni ialah ayat yang menghimpunkan at-targhib wa tarhib. Apa maksud targhib
Apa maksud tarhib? Targhib ni galakkan untuk kita datang kepada Allah. Tarhib apa pula? Tarhib ni ayat yang memberikan ketakutan dari azab-azab Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, dia ni cepat azab dia, dalam masa yang sama dia juga maha pengampun lagi maha mengasihani. Sebab itu seorang Muslim, dia kena dua-dua sifat ni ada dalam diri dia dalam satu masa. Kita dah sebut sebelum daripada ni tentang al-khawfu dengan ar-raja. Al-khawfu ar-raja. Khawf takut kepada azab, raja mengharap kepada keampunan Allah. Jadi dalam ayat ni Allah menunjukkan dua-dua. Rahmat, azab dan juga rahmat. Sebab tu kita orang mukmin ni kena senantiasa duduk di pertengahan simpang tu, antara azab dan juga keampunan. Nak terlalu takut kepada azab, walaupun dia banyak mana kesalahan dia, jangan lupa rahmat Allah itu luas. Dalam masa yang sama, kalau dia dah banyak buat amal soleh, dia rasa dia dah banyak pahala, jangan lupa azab Allah itu sangat cepat. Sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu min ahadikum min syiraki na'lih. Syurga ni lebih hampir kepada seorang daripada kamu dari tali selipar dia. Tali selipar dia tu lekat kaki dia. Syurga ni dekat sangat dengan dia sepertilah tali selipar tu. Dan Nabi kemudian kata, wan naru mithlu dhalik, dan neraka pun macam tu juga. Neraka pun macam tu juga. Jadi kita ni dalam persimpangan. Hati-hatilah dalam kehidupan, carilah apa yang Allah redha, kemudian yang kita salah dan tersilap tu kita istighfarlah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Baik. Wa qatta'nahum fil ardi umama, dan kami pecah-pecahkan kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu berpuak-puak yang bertaburan merata di dunia ini. Jadi lepas daripada tu mereka ni berpecah. Dalam Islam, Nabi SAW sebut Yahudi ni berpecah kepada berapa kumpulan? 71 kumpulan. Kumpulan. Itu dari sudut kumpulan agama mereka. Kemudian kalau dari sudut tempat tinggal, Allah Ta'ala sebut qatta'nahum fil ardi, di bumi ni. Tempat tinggal mereka di dunia ni berpecah-pecah. Setopok duduk sini, setopok dia panggil kumpulan-kumpulan kecil. Sebab tu bila buka Palestin, bila buka Israel di Palestin, maka dari seluruh dunia, ada datang dari US, ada datang dari Rusia, ada datang dari Europe, ada datang campur-campur mereka ni. Pasal apa? Zaman dulu dia tak ada satu tempat yang boleh menyatukan mereka. So apa yang Yahudi buat hari ni, dia boleh lawan dah Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala kata wa qatta'nahum fil ardi umama. Allah Ta'ala kata kami yang pecah-pecahkan mereka di bumi. Jadi maknanya, kalau dia ni, Allah kata lagu tu, dia nak bersatu, tak akan berlakulah. Lah ni mungkin berlaku sementara. Sementara waktu, okeylah. Sementara waktu ni, Allah Ta'ala bagi keizinan untuk mereka ni, jauh mana mereka ni nak lawan Allah. Kadang-kadang kita tengok dalam ni Islam, nampak Islam menang, tapi realiti yang kita tengok di keliling kita, Islam kena tindas. So seolah-olah ayat Quran tu tak masuk dengan realiti. Jawapan dia bukan tak masuk dengan realiti, belum sampai waktunya lagi. Islam sekarang dalam keadaan diuji. Sedang zaman dulu dialah champion, pemegang tamadun dunia ni Islam. Perintis
Dan juga mereka banyak teknologi yang kita guna di zaman ni asalnya dari tamadun Islam. Sehingga cendekiawan kata tidak akan berlakunya tamadun di Europe, di barat, melainkan mereka kena puji tamadun Islam. Sebab mereka terhutang banyak dengan tamadun Islam ni. Dia ambil kitab-kitab, dia curi dan sebagainya, dia tahu berlaku perang salib, dia ambil kemudian dia bawa ke negara dia. Kemudian dari situ berkembanglah tamadun dia. Jadi maknanya lah ni, kita sedang dalam fasa ujian Allah. Allah ni dia muliakan Islam, kemudian dia uji, kemudian dia akan bangkit balik. So bangkit balik tu bila? Wallahu ta'ala a'lam. Cuma Allah kata, wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dhalik. Dalam pecah-pecah tu, di antara mereka ada yang soleh dan di antaranya juga ada yang tidak demikian. Ada yang soleh dan ada yang tidak demikian, maknanya tak betul lah. Jadi dia pun berpecah pada dia. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik-baik dan juga bencana yang buruk. Kami uji mereka, kami bagi kepada mereka kebaikan dan juga keburukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka ni kembali bertaubat. Lalu Allah Ta'ala kata, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab, dan kemudiannya mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang jahat yang mewarisi kitab. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka mengambil kebendaan yang hina di dunia ini. Arada ni, arada daripada aradun. Aradun ni kebendaan. Hadzal adna, hadzal adna, dunia ini. Kenapa sebut dunia ini? Adna ni makna apa? Adna, hadzal adna. Adna ni boleh merujuk kepada dua makna. Mungkin makna lain, wallahu ta'ala alam. Tapi nak sebutnya adna ni, satu maksud rendah, satu maksud hina. Satu maksud rendah, satu maksud hina. Rendah ni dari sudut darjat, kedudukan rendah juga. Dari sudut darjat kita panggil hina lah. Adna tu rendah darjat, kita panggil hina. Kalau rendah kedudukan, kita panggil rendah lah. Sebab tu dunia ni daripada perkataan adnan, adna lagi kepada dunia. Dunia ni makna rendah. Kemudian dia juga maknanya hina. Dunia yang hina. Nama lagi dunia. Kalimah dunia. Kita bahasa Melayu, bahasa Arab sebenarnya dunia ni. Bahasa Melayu dia panggil apa? Bahasa asal dulu. Alam buana dia panggil. Alam buana. Buana tu dunia, alam dunia. Alam buana. Dunia ni maknanya rendah. Jadi bila Allah Ta'ala kata ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka mengambil kebendaan yang hina di dunia. Dunia yang hina. Kebendaan di dunia yang hina. Adna, dunia yang hina. Jadi kita ni kalau dia nak ambil lah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna. Datang selepas itu kumpulan yang jahat, yang mewarisi kitab, dan mereka ni ambil kebendaan di dunia. Ayat ni maksud nampak macam gaya
kita lah ni pun boleh jadi gitu. Maknanya dia yang memegang dunia lah ni. Wa yaquluna sayughfaru lana, dan mereka pun kata akan diampunkan kelak dosa kami. Maksud dia ambil dunia ni dia tak kira halal ke, haram ke, baik ke, tak baik ke jalan dia, yang penting dia ambil dunia. Ini disebut dalam tafsir ni, qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, fi qawlihi ya'khuduna 'arada hadzal adna la yushrifu lahum syai'un minad dunya illa akhadhuhu. La yashrafu lahum syai'un fid dunya illa akhadhuhu. Dia tak boleh tengok sesuatu benda yang mulia di dunia ni kecuali dia nak ambil. Mulia ni maknanya orang yang benda sesuatu yang berharga dan bernilai. Kecuali dia nak ambil. Halalan kana au harama. Sama ada ambil secara halal ataupun ambil secara haram. Di saat dia ambil tu, dalam masa yang sama dia mengharapkan keampunan. Pasal apa? Sebab dia rasa dia bangsa yang mulia. Dia kata tak apa kita buat jahat pun, nanti Tuhan ampun lah. Sebab bangsa dia ni bangsa yang istimewa pada dia. Itu maksud dia. Jadi wa yaquluna sayughfaru lana, mereka rasa Allah akan ampunkan dia. Buatlah jahat setara mana pun, bila kata Yahudi ni dia akan masuk syurga. Kan dalam ayat yang lain mereka ni kata wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang ahli kitab ni kata tidak akan masuk syurga melainkan orang Yahudi atau Nasrani saja. Dia rasa dia tu kerana Yahudi dia mulia, dia masuk syurga. Allah Ta'ala kata apa? Bala man aslama wajhahu lillah. Sebenarnya masuk syurga ni orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Adapun hak dia kata tu dakwaan dia sahaja. Dakwaan dia sahaja. Baik. Jadi dia pun ambil lah daripada dunia ni hak dia nak ambil. Dalam masa yang sama dia harap Allah ampunkan dia walaupun dia tahu dia buat salah. Wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuh. Dan padahal jika datang kepada mereka kebendaan yang hina seperti itu, mereka akan mengambilnya lagi. Maknanya ambil, tak apalah kita taubat. Lepas taubat, mari ambil lagi. Lepas tu taubat lagi, lepas tu mari ambil lagi. Lagi kurang lagu tu lah. Wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuh. Kalau datang kebendaan yang hina seperti itu pula, dia akan ambil lagi. Alam yu'khadh 'alaihim mitsaqul kitab. Bukankah telah diambil perjanjian setia daripada mereka dalam kitab Taurat bahawa alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq, bahawa mereka tidak memperkatakan terhadap Allah melainkan yang benar. Wa darasu ma fi, dan mereka juga telah pun mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Dia tahu dah. Tapi itulah dia punya cita-cita ni tinggi. Dia tahu dah, Allah Ta'ala sebut dah dalam kitab dia. Cuma dia kata tak apalah, kita lawan pun tak apa, pandai kita taubat. Wad-darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Sedang negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hari ni kalau dia nak ambil lah. Bukan kita tak nak kepada dunia, tak. Ambil lah. Sebab kita yakin janji Allah pasti benar. Sehebat mana pun dia chapter teknologi untuk ambil, sampai satu hari nanti kalau Allah nak cabut daripada mereka,
Dan Allah nak bagi kepada orang beriman, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman pula dia melihat keutamaan dia ialah di hari akhirat. Afala taqilun, tidakkah mereka ni berfikir? Tidakkah kamu mahu mengerti? Afala taqilun. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salah inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan sesungguhnya orang-orang yang berpegang, walladzi, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah serta mendirikan sembahyang, sesungguhnya inna la nudhi'u ajral muslihin, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki keadaan hidupnya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah galakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka melakukan amal salih, mentaati apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa saja yang dia lakukan di dunia ini, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan kebaikan mereka, dan mereka akan menerima balasan yang baik di hari akhirat kelak. Wallahu Ta'ala alam. Jadi alhamdulillah, habislah kita ayat 170. InsyaAllah kita akan sambung nanti ayat 171. Penting ayat ni, cerita tentang keadaan manusia. Keadaan manusia di alam ruh sana. Cerita manusia di alam ruh kita akan sebut nanti besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.